Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini cikgu akan menerangkan sajak roti iaitu karya Ahmad Syarul Wahid. Sebelum kita memahami maksud sajak roti tersebut, mari kita lihat teks sajak ini. Mari kita lihat dari rangkap pertama. Dari cerobong dapur, asap berjelaka berkepul, terkecul liur, harum berbau jadat sohor. Jadi, rangkap pertama ini menunjukkan bahawa penyajak menyatakan bahawa ada roti yang sedang dimasak di dalam dapur dan bau harumnya telah membangkitkan selera penyajak tersebut. Jadi seterusnya kita lihat rangkap yang kedua, perut yang lapar selera kian menggelepar. Nanti roti dibakar rangup dan segar terhidang seumpama permaidani terhampa. Di sini ialah penyajak menjadi semakin lapar dan pada masa yang sama roti telah siap dan terhidang di depan mata. Seterusnya kita lihat rangkap yang ketiga. Kalau roti di depan mata, nafsu makan pun bergelora. Kalau sudah terhidang kan. Jadi berkeping-keping, menggegar selera, perut pun kenyang, terasa tenang bersendawa. Rangkap kedua ini roti sudah terhidang. Rangkap ketiga ialah penyajak menikmati roti tersebut sehinggalah kenyang, perut kenyang dan juga tenang bersendawa. Seterusnya kita lihat rangkap yang keempat, yaitu bagi pemilik iman di dada sendawa itu tidak sempurna, masih ada beban di bahu mereka, warga miskin belum terbela, masih merintih lapar dahaga. Mari kita lihat apakah maksud rangkap yang keempat ini, yaitu penyajak menyatakan bahawa seseorang yang beriman walaupun dia sudah kenyang tetapi dia tidak rasa puas hati dengan kenyang tersebut kerana mereka merasakan diri mereka masih ada tanggungjawab di bahu mereka terhadap orang miskin yang menanggung lapar di luar sana. Maksudnya orang yang kurang bernasib baik. Cikgu ulang balik sekali. Untuk maksud rangkap keempat ini ialah penyajak menyatakan bahawa seseorang yang ada iman walaupun dia sudah ada segala-galanya dan dia rasa kenyang lepas itu bersendawa, tetapi sendawa itu tidak sempurna, dia tidak rasa puas hati. Kerana dia mengingati bahawa dirinya masih ada beban ataupun tanggungjawab untuk membantu mereka di luar sana yang masih lagi miskin. Jadi kita lihat rangkap yang kelima. Bila begitu selamanya kalimah syukur pun jelas tertera di hati sanubari warga dunia melangit damai dirasa percikan iman segar berwarna. Jadi rangkap yang terakhir ini, jika setiap orang pun berfikir demikian, betul tak? Kita sudah ada segala-galanya, tetapi kita masih ingat lagi tanggungjawab kita terhadap warga yang miskin di luar sana. Jadi negara ataupun dunia akan menjadi aman dan damai kan? Dan juga kita haruslah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki. Itu adalah maksud untuk rangkap yang terakhir. Mari kita lihat maksud saja. Yang seperti tadi yang cikgu telah terangkan, kita lihat rangkap pertama, roti yang dibuat di dapur membangkitkan selera tersebut bangkit kerana baunya yang harum. Rangkap kedua, perut bertambah lapar kerana menunggu roti siap dibakar. Yang ketiga, perut akan menjadi kenyang apabila memakan roti yang telah siap dibakar. Rangkap keempat, orang yang kaya masih tidak sempurna iman. Mereka jika tidak memikul tanggungjawab untuk membantu orang yang memerlukan. Maksudnya, kita sedar bahawa diri kita ada tanggungjawab dan kita perlu laksanakannya. Dan bukan hanya letak dalam idea atau fikiran sendiri sahaja. Rangkap yang kelima, jika seseorang itu beriman, maka dia harus bersyukur dengan nikmat dan kemewahan yang diperoleh. Itulah rangkap yang terakhir, ialah kita harus sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seterusnya kita lihat tema ya. Apa itu tema? Yaitu idea utama sesebuah karya. Betul kan? Sesebuah karya. Okey. Jadi maksudnya kenapakah ataupun mesej utama yang ingin disampaikan oleh penyajak, oleh pengarang dan semasa dia menulis sesebuah karya. Jadi di sini mesej utama ataupun idea utama yang ingin disampaikan oleh sajak ini ialah kehidupan masyarakat kaya yang tidak lupa membantu masyarakat yang miskin. Maksudnya golongan yang kurang bernasib. Baik, seterusnya kita lihat persoalan apa itu persoalannya, itu idea
sampingan, idea sampingan. Maksudnya masih selain daripada idea utama tu banyak lagi persoalan lain yang perlu dibincangkan. Sebenarnya untuk mendapatkan persoalan ni agak senang ya, iaitu kita hanya perlu merujuk kepada maksud ataupun isu dalam setiap rangkap tersebut. Mari kita lihatlah isu rangkap pertama apa persoalannya. Persoalan bau roti yang harum apabila dibakar membangkitkan selera. Persoalan manusia tidak dapat menahan nafsu makan ketika lapar. Kita lihat dalam rangkap kedua. Yang ketiga, perut kenyang apabila memakan roti yang telah siap dibakar. Jadi, persoalan manusia yang makan makanan yang sedap sehingga kenyang dan sendawa. Seterusnya kita lihat rangkap yang keempat. Orang yang kaya masih tidak sempurna iman mereka jika tidak memikul tanggungjawab untuk membantu orang yang memerlukan. Jadi, persoalan yang keempat, orang yang beriman tidak akan melupakan orang miskin ketika mereka berasa kenyang. Seterusnya, jika seseorang itu beriman, maka dia harus bersyukur dengan nikmat dan kemewahan yang diperoleh. Persoalan bersyukur ketika mendapat sesuatu kebaikan. Seterusnya, kita sambung dengan bentuk. Bentuk boleh juga disebut sebagai ciri-ciri. Soalan mungkin berbunyi, sila nyatakan ciri-ciri puisi di atas ataupun bentuk puisi di atas. Jadi, kamu kena tulislah, sajak ini terdiri daripada 5 rangkap. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Terusnya kita lihat sebab ini adalah sajak. Jadi, tidak ada peraturan yang ataupun yang perlu diikuti ya. Jadi seterusnya kita lihat bilangan baris pada setiap rangkap tidak sama. Betul lah, tidak sama. Ada yang ada 4 baris, ada yang ada 5 baris kan. Tetapi masa exam kita hanya perlu tuliskan jawapan ini sahaja. Kita tidak perlu huraikan berapa baris untuk setiap rangkap. Okey. Seterusnya kita lihat jumlah suku kata dalam sajak ini antara 2 hingga 6 patah perkataan. Okey, sajak ini bukan suku kata, jumlah perkataan. Jumlah perkataan. Jumlah perkataan dalam sajak ini adalah antara 2 hingga 6 patah perkataan. Bukan suku kata ya. Okey, sajak ini berbentuk bebas. Sajak memanglah berbentuk bebas. Dalam puisi ini hanya sajak yang berbentuk bebas ya. Okey, jadi cikgu menerangkan sampai ciri-ciri dan bentuk saja. Nanti next video yang seterusnya cikgu akan ajar untuk ilmu komsas yang lain. Di sini cikgu mau ingatkan pelajar-pelajar sekalian, jika mahu subscribe channel cikgu, kamu perlu menonton video cikgu sekurang-kurangnya 5 minit dahulu.